Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika as-salihin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ كلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dan bertemu dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita ambil tajuk baru iaitu perbincangan dan kesimpulan. Kalau kitab anda ni muka surat 32. Kitab yang tu tak pastilah muka surat berapa. Muka surat berapa? 35. Kitab anda ni yang Jawi ni muka surat 32. Mungkin kita Rumi muka surat 35. Jadi kesimpulan daripada apa yang telah kita bincangkan, pengarang kitab ni dia nak fokus kepada kepentingan akidah di dalam Islam ialah yang pertamanya, amalan-amalan seseorang tidak diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan orang yang beriman yang berasaskan akidah. Yang kedua, orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengharapkan pahala dari Allah dan tidak takut siksa Allah dan beramal bukan menuntut keredaan Allah, tidak berhak menerima pahala dari Allah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman yang mengerjakan apa jua amalan yang baik di dunia, pada hari kiamat kelak tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya kerana kekufurannya di dunia dahulu. Yang keempat, akidah sesuatu perkara yang terpenting juga dalam hidup dan kehidupan di dunia. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang buta, tidak kenal bentuk diri sendiri. Yang kelima, mereka yang tidak mengenal Allah pencipta alam ini dan yang menjadikan diri mereka sendiri adalah orang yang hidup tidak berakidah dan tidak bertauhid. Yang keenam, akidah menanamkan keimanan di dalam hati seseorang. Mereka yang tidak tertanam dalam hatinya keimanan adalah mereka yang terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kesimpulan ini pengarang kitab ni nak fokus kepada kepentingan akidah di dalam Islam. Kita dah bahas, kita dah bincang beberapa kali dalam perjumpaan kita, pertemuan kita. Jadi kesimpulannya apa dia? Jadi dia kata yang pertamanya, amalan-amalan seseorang tidak diterima oleh Allah kecuali amalan-amalan orang yang beriman yang berasaskan akidah. Jadi semua amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Sebab itulah iman ni penting, akidah ni penting. Kalau kita kata ibadah ni kalau rosak, dosa. Akhlak kalau tak baik, dosa. Tapi akidah kalau rosak, habis terus. Nampak perbezaannya? Maka sebab itulah akidah ni dia duduk di awal-awal sekali. Ketika Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana suatu hari ketika
Sayyidina Umar dan para sahabat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, di mana suatu hari ketika kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian putih, serba putih. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan pada diri dia kesan seorang yang musafir. Kerana orang musafir ni bila dia berjalan jauh sudah pastilah baju dia akan kusut, rambut dia pun akan kusut. Tapi lelaki yang datang, yang muncul ini, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dalam pakaian dia putih, kemas, rambut dia pun kemas, dan tidak kelihatan seolah-olah dia ni orang musafir. Maka ternyata seolah-olah dia ni adalah orang tempatan. Tapi siapa pun tak kenal dia. Tiba-tiba dia datang, dia sandarkan lutut dia bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffai ala fakhidhai, dan dia meletakkan dua tapak tangan dia ke atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia tanya apa? Akhbirni anil iman. Akhbirni anil Islam dulu kan. Akhbirni anil Islam. Ceritakan padaku tentang Islam. Kemudian akhbirni anil iman, ceritakan padaku tentang iman. Yang ketiga barulah akhbirni anil ihsan. Mana dia fokus dua benda dulu, iman, Islam. Iman, Islam. Kenapa? Karena iman dengan Islam ni adalah merupakan perkara yang terpenting bagi manusia. Apabila terbatalnya iman seseorang, apabila seseorang itu terkeluar daripada agama Islam, maka semua amalan yang dia buat semuanya disia-sia. Semua amalan yang dia buat semuanya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita kena jaga iman kita, kita kena jaga akidah kita. Dan dalam masa yang sama kita juga kena jaga akidah anak-anak kita, orang yang di bawah jagaan kita. Cuba kita bayang tengok. Ana pernah sebut dulu kepada abang-abang, kakak-kakak. Mungkin ana rasa dalam 2-3 tahun yang lalu ana pernah sebut. Kita orang Melayu ni, Malaysia ni pernah dijajah oleh penjajah hampir 400 tahun ataupun mungkin lebih. Bermula jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir, yang berpusat di Melaka kan, kerajaan Islam Melaka pada tahun 1511, sampailah kita merdeka. Beratus tahun kita dijajah oleh penjajah, tak ada kita dengar orang Melayu ni murtad. Nampak? Ini kehebatan tok nenek kita dulu. Berbeza dengan Filipina. Filipina juga dijajah oleh Spanyol. Asal Manila tu adalah merupakan sebuah bandar Islam yang bernama Amanillah. Kalau kita baca dalam sejarah, Manila ni pada asalnya adalah merupakan sebuah kita kata apa, pusat pentadbiran Islam atau sebuah bandar yang bernama Amanillah. Bila Spanyol masuk, Spanyol tukar, dan akhirnya ramai orang Islam yang murtad jadi Kristian. Kita tengok mana lagi? Sahabat kita di Indonesia, kita tengok hasil daripada berlakunya penjajahan. Belanda masuk, walaupun kita kata ada beberapa tempat yang Belanda tak berjaya. Di antaranya Aceh. Yang kita duk baca sejarah kan, orang Aceh berhadapan dengan Belanda pakai apa? Buluh runcingnya. Tapi ada tempat-tempat, bahkan banyak tempat-tempat yang dapat dipengaruhi, dan akhirnya kehidupan sahabat-sahabatnya di sana dah jadi bercampur. Dalam satu keluarga ada Kristian, ada Islam. Kesan daripada mana? Kesan daripada penjajah tadi. Kesan daripada penjajah tadi. Bila kita datang tengok ke negara kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan pada tok nenek kita dulu. Dan kita tengok tidak ada, wallahu alam lah, sepanjang anda duk sembang dengan orang tua-tua lah, wallahu alam, tak ada orang Melayu yang murtad. Ada satu kes yang kita pernah dengar, iaitu kes Natrah. Kes Natrah kan, kita pernah dengar semua cerita ni, cerita yang masyhur ni. Itu di antara kes yang ni. Tapi berapa ramai orang Islam yang bangun untuk mempertahankan dan membela Natrah yang dimurtadkan tu.
Menunjukkan bahawasanya tok nenek kita ni begitu ambil berat berkaitan dengan akidah. Begitu jaga anak cucu mereka ni berkaitan dengan akidah. Bahkan kalau kita sembang dengan orang tua kampung dulu lah, ana pernah sembang sebab ana orang kampung, orang Melayu dulu. Cucuk atap, tahu cucuk atap, hujung atap. Orang Melayu panggil cucuk atap, orang kampung panggil cucuk atap, hujung atap. Hujung atap rumah orang bukan Islam tak pernah mereka lalu bawah tu. Makna kata dahsyat, pegangan ketika itu. Pasal apa? Pasal nak jaga akidah tu. Zaman dulu kita, ana sebut ni bukan kerana nak cerita betapa kuatnya tok nenek kita dulu jaga akidah anak cucu, sehingga tak bagi anak cucu ni lalu di bawah cucur atap rumah orang bukan Islam. Walaupun benda tu memang tak ada pun dalam Islam tak larang pun kita nak lalu bawah cucur atap ke, kita nak masuk dalam rumah orang bukan Islam kan sebagai tetamu dan sebagainya. Di sudut hakikatnya Islam tak pernah larang. Tapi mungkin keadaan yang ada ketika itu mungkin berbeza. Maka akhirnya tok nenek kita dulu ambil satu keputusan. Kalau di kampung-kampung lah, di bandar-bandar anda tak tahu, wallahualam. Tapi kalau di kampung-kampung, berdasarkan pengalaman yang anda pernah sembang dengan pakcik-pakcik yang tua-tua dulu, itulah keadaan mereka. Itulah keadaan mereka dulu kan. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita ambil berat. Pasal apa? Pasal bila rosaknya akidah, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pahala yang kita buat selama hari ini akan rosak binasa habis semua. Nauzubillah min zalik. Yang keduanya, orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengharapkan pahala daripada Allah dan tidak takut siksa Allah dan beramal bukan menuntut keredaan Allah, tidak berhak menerima pahala daripada Allah. Sebab apa? Sebab dia tak beriman dan tak mengharapkan pahala. Sebab itulah kita beramal ibadah ni, sekiranya kita mengharapkan pahala, ulama tasawuf kata kita tetap dimasukkan dalam golongan orang yang ikhlas juga. Kita semayang, pasal apa kita semayang? Pasal nak pahala. Pasal apa kita semayang? Kerana takut siksa. Pasal apa kita semayang? Kerana nak redha Allah. Ulama sufi, ulama tasawuf kata kita tetap termasuk di kalangan orang yang melakukan amal ibadah secara ikhlas. Kenapa? Kerana kita mengharapkan benda yang Allah Ta'ala nak, benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang semayang, Allah Ta'ala janji akan bagi pahala. Orang yang semayang, Allah Ta'ala janji akan lepaskan dia dari siksaan. Orang yang semayang, Allah Ta'ala janji akan bagi keredaan dan rahmat dia kepada orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini janji Allah. Jadi kita nak kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, termasuk juga kita di kalangan orang yang melakukan amal ibadah secara ikhlas. Ini apa yang disebut oleh ulama sufi. Dan kan orang yang dah darjat dan martabat dia tinggi, itu lainlah. Orang yang dah darjat dan martabat dia dah tinggi dah, itu lainlah. Kalau kita tengok ada di kalangan ahli sufi yang mengatakan tariquna muhabbatun, tariquna mahabbatun la amal. Ini di antara kata-kata ahli sufi yang dah tinggi darjat dia. Kalau kita belajar kitab martabat 7, dulu di pondok-pondok ada Tok Guru ajak kitab tu, kitab martabat 7 yang membicarakan berkaitan dengan tahap ataupun kita kata peringkat yang dah tinggi di kalangan ahli sufi. Di antara istilah yang biasa digunakan pakai oleh mereka ialah tariquna mahabbatul la amal. Bagi orang yang tak faham istilah ni, orang akan beranggapan ahli sufi ni tak buat amal ibadah. Bukan itu maksud mereka. Tapi mereka kata kami ni, amal ibadah yang kami lakukan ni adalah kami anggap itu adalah kasih sayang kami kepada Allah. Kami tak pandang benda tu sebagai amalan. Kami tak pandang benda tu sebagai satu, orang kata apa, rutin harian. Tapi apa yang kami buat ini adalah kerana sayang dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah. Ini contoh. Seorang suami yang bagi duit kepada isteri dia,
Kalau dalam hati dia tu masih ada tanggapan bahawasanya aku bagi duit ni kerana aku seorang suami kena sara isteri, mana kata kasih sayang dia tu masih belum ada lagi dalam diri dia. Sebab itulah kadang-kadang dia berkira dengan isteri dia. Minta RM10 bagi RM5 je. Pasal apa? Pasal dia anggap dia bagi tu dia sebagai seorang suami. Tapi kalau sekiranya suami yang bagi belanja kepada anak dan isteri dia, dia atas dasar kasih sayang. Nampak? Tanggungjawab tu memanglah itu benda yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah perasaan kita tu? Pasal apa kita bagi duit kepada isteri kita? Pasal apa? Pasal apa kita bagi duit kepada anak-anak kita? Pasal apa? Bukan semata-mata kerana itu tanggungjawab kita, bukan semata-mata itu, tapi kerana sayang dan kasih kita kepada mereka. Isteri kita dah berkhidmat untuk kita dengan masak, dengan basuh baju, dengan kita kata kemas rumah, jaga anak-anak kita. Takkanlah mereka minta duit nak beli barang-barang untuk belanja ni kita nak berkira. Nampak? Kalau mereka berkira dengan kita, jenuh. Kita ni orang lelaki ni, wallahualam, anak lah. Kadang-kadang kita nak cari butang baju pun tak tahu tang mana. Bukan kata butang baju ni kepiah dengan serban, kita tak tahu tang mana. Kena tanya rumah, mana serban, mana kepiah. Depa je tahu tang mana letak, tang mana yang depa simpan. Kalau harap kita wallahualam lah kan. Maka jadi apabila mereka minta duit, mereka minta belanja untuk kita bagi. Kerana apa? Kerana sayang dan kasih kepada mereka. Bukan kita bagi tu kerana kita sebagai seorang suami, dia sebagai seorang isteri. Bukan kerana tu. Nampak perbezaannya? Perbezaan. Ini adalah tahap yang tinggi, tahap yang tinggi. Sebab itulah ahli sufi sebut tariquna mahabbatullah amal. Maka sebab itulah kita kena faham istilah ahli sufi ini. Kita kena faham istilah ahli sufi. Kerana kalau kita tak faham istilah-istilah ni, akhirnya kita akan beranggapan maka ni telah terkeluar daripada kita kata apa? Landasan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, orang-orang yang tidak beriman yang mengerjakan apa jua amalan yang baik di dunia, pada hari kiamat kelak tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepadanya kerana kekufurannya di dunia dulu. Orang yang buat amalan yang baik di dunia, orang bukan Islam, yang buat amalan yang baik, buat amalan soleh, buat amalan soleh di dunia, apakah Allah Ta'ala akan sia-sia? Tak, Allah Ta'ala akan balas dia di dunia. Orang bukan Islam yang taat kepada ibu bapa, Allah Ta'ala balas untuk mereka di dunia. Orang bukan Islam yang jujur, Allah Ta'ala akan balas untuk mereka di dunia. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala balas untuk mereka ni dalam bentuk makanan. Ana lupa nak catat hadis tersebut. Tapi apa yang pernah ana jumpa, apa yang pernah ana baca, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang yang bukan Islam melakukan amalan yang baik, ut'ima, Allah Subhanahu wa taala akan balas kepada mereka dengan Allah Taala bagi makan. Bagi makan. Jadi ulama kata termasuk bagi makan itu ialah Allah Taala bagi harta, kekayaan kepada mereka di dunia. Hasil daripada mana? Hasil daripada kebaikan yang mereka buat. Jadi apabila mereka balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, dah tak ada apa dah yang mereka boleh tuntut daripada Allah. Pasal apa? Allah dah bayar dah. Allah dah balas dah untuk mereka di dunia. Tapi untuk orang Islam, untuk orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala balas sebahagiannya di dunia dalam bentuk hasanah. Orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman buat kebajikan, buat kebaikan, buat amalan soleh di dunia ni, Allah Subhanahu wa taala balas sebahagiannya kepada mereka di dunia ni dalam bentuk hasanah. Matan hadis tu sebut hasanah. Untuk orang bukan Islam, dalam hadis tersebut ut'ima, bagi makan. Untuk orang Islam, orang beriman yang buat amalan soleh, Allah Ta'ala akan balas dalam bentuk hasanah. Bila kita tengok tafsir
Ataupun huraian ulama berkaitan dengan hasanah ni, makna hasanah ni ialah kebaikan. Kita dapat datang kuliah malam ni juga, ini adalah merupakan hasanah. Hasil daripada mana? Hasil dari kebaikan yang kita buat. Seseorang yang dapat menunaikan qiyamul lail, hasil daripada mana? Hasil dari kebaikan yang dia buat, maka dia ada kekuatan untuk melakukan qiyamul lail. Sebab itulah Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, kata-kata seorang ulama yang mengatakan bahawasanya dengan sebab satu dosa, satu kesalahan yang kita buat, sekiranya Allah Ta'ala tak ampun dosa tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan dosa tadi sebab beratnya kita nak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berat. Kita tengok sahabat-sahabat kita kadang-kadang yang dekat dengan surau, dekat dengan masjid, tak ada kekuatan nak mari surau, nak mari masjid, tapi dia ada kekuatan untuk panjat bukit nu, panjat bukit nu, panjat gunung nu, panjat gunung ni. Pasal apa? Pasal benda yang kebajikan ni, bila kita tidak dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa berat. Cuba kita bayangnya, kita bangun di waktu malam nak sembahyang 2 rakaat, kita akan rasa lebih berat berbanding dengan kita bangun di waktu malam tengok TV. Tak kiralah kalau zaman dulu cerita bola kan, tengok bola kan. Mana nak sembahyang 2 rakaat tu rasa berat. Nak pergi pergi PDI nak ambil sembahyang nak apa, rasa berat. Sedangkan kita makik pergi tandas apa, selesai qada hajat kita apa semua, terus pergi tidur balik. Pasal apa? Kerana tidak ada kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu nampak ringan, walaupun benda tu nampak ringan, tapi bila Allah Ta'ala tak bagi kekuatan kepada kita, maka akhirnya kita akan nampak, kita akan rasa benda tu adalah berat untuk kita. Jadi bila sebut kata Allah Ta'ala bagi hasanah, Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita, mana banyak kebajikan, kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Berbeza dengan Allah Ta'ala janji nak bagi makan. Makan ni bila makan habis, bila makan habis. Suatu hari anak teringat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu kisah, dalam satu kisah yang panjang, datang Sayyidina Umar menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam hadis tu, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda ada sedikit perselisihan, ada sedikit perselisihan, jadi datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang, dia minta izin, minta kebenaran nak masuk, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam benarkan dia masuk. Bila dia masuk, maka Rasulullah pun bangun sebagai nak menghormati tetamu. Bila Rasulullah bangun daripada tempat tidur dia, Sayyidina Umar tengok berbirat, berbalok belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tempat yang Rasulullah tidur ni bukan di atas tilam yang empuk, bukan di atas tilam yang hebat, cuma tilam yang dialaskan dengan daun-daun kayu. Tilam yang dialaskan dengan daun-daun kayu. Jadi bila Sayyidina Umar tengok dan Sayyidina Umar perhati di keliling rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak ada apa-apa benda yang boleh dibanggakan. Cuba terbayang tengok rumah seorang ketua negara, rumah seorang ketua negara. Ni anda nak cerita, ni bukan kata Islam menggalakkan kita jadi miskin, jadi susah, dah. Nak cerita apa yang Rasulullah sebut kepada Sayyidina Umar. Jadi bila Sayyidina Umar tengok macam tu, mengalir air mata dia. Bila Sayyidina Umar mengalir air mata, Rasulullah tanya, "Ya Umar, limaza tabki? Maza abqaita ya Umar?" Mengapakah kamu menangis wahai Umar? Lalu Umar kata apa? "Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar, Raja Rom dan Raja Parsi, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka dunia dan isinya. Mereka tidur di tempat yang mewah, mereka makan makanan yang hebat,
maka hidup dalam keadaan yang selesa. Sedangkan kamu ini adalah merupakan Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah. Takkan kamu tidur macam ni ya? Takkan keadaan kamu macam ni ya? Lalu Nabi SAW kata apa? Ya Umar, atardo ayyakuna lanal jannah walahumul dunya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya Umar, apa salahnya biarlah mereka dengan dunia mereka, kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga nanti. Ini jawapan yang Rasulullah bagi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca balik dalam kitab-kitab, bahwasanya ulama menyebut kemiskinan dan kesusahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah merupakan program Allah Taala. Allah dah program dah Nabi ni hidup dalam keadaan yang macam tu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma rzuq Muhammadan wa ala Muhammadin kafafa, atau kama qala alaihi wasallam. Rasulullah berdoa pada Allah, ya Allah, engkau rezekikan Muhammad dan keluarga Muhammad ni, Allah, cukup-cukup ya. Kita ni sampai tak cukup kan? Rasulullah pernah berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala bagi rezeki kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah ni cukup-cukup. Jadi orang pun pergi tanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kehidupan kamu? Kita boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam kitab Riyadhus Salihin disebut kisah-kisah ni. Datang seorang sahabat bertanya keadaan kehidupan Nabi, kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pernah jawab bahwasanya pernah rumah mereka tak berasap selama 2 bulan. Rumah tak berasap selama 2 bulan. Lalu sahabat tanya, apakah yang kamu makan selama masa tersebut? 2 bulan tak berasap, tak masak, tak apa tu, kamu makan apa? Siti Aisyah kata, al-aswadain, minum air sejuk, makan buah kurma. Aswadain ini istilah kepada panggilan untuk buah kurma dan air. Air sejuk ni, tu sebab ulama kata air sejuk ni bukan warna putih, warna hitam. Kita pun tak tahu betul tak betul warna hitam, tengok macam putih kan. Wallahu alam. Berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya mereka makan aswadain, iaitu kurma dengan air sejuk. Dan dalam kisah yang lain, disebut bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang, makan tu tak pernah sampai kenyang. Cuba kita bayang tengok. Allahu Akbar. Ana bila baca-baca tu, Allah, kita rasa macam tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Inilah keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni rasanya tak pernah lapar rasanya, wallahu alam. Wallahu alam. Kadang-kadang bila kita suluh balik, ada di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang agak kita tak mampu nak buat lagi. Di antaranya Nabi sebut apa? Ta'amul wahid yakfi ithnain, wa ta'amu ithnaini yakfi al-arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah, atau kama qala alaihi wasallam. Makanan yang dimakan oleh seorang boleh dimakan oleh 2 orang. Makanan yang dimakan oleh 2 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dimakan oleh 4 orang. Makanan yang disediakan untuk 4 orang sebenarnya boleh dimakan oleh 8 orang. Ini di antara hadis, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rasanya kita masih tak ada kekuatan nak buat. Bahkan kita di ma'had tu, ni kira ma'had tahfiz sekolah agama. Bila kita buat jamuan, kita jemput ibu bapa, pelajar-pelajar kita sekolah rendah dengan tahfiz,
ada lebih kurang 145 orang. 145 orang lebih kurang. Bila kita buat majlis jamuan, kita jemput ibu bapa, kita bajet semua lebih kurang dalam 200 lah. Ibu bapa ni dalam 200 ya, nak mari semua memang tak ada lah. Sebab kadang-kadang ada yang ada kerja, ada urusan dan sebagainya. Kita kira-kira jamuan yang kita nak buat untuk 200. Tapi masakan yang kita akan masak lebih daripada 200. Betul tak? Cuba terbayang, anak kadang-kadang terdetik kat dalam hati ni. Rasulullah kata makanan yang untuk seorang boleh dimakan oleh 2 orang. Cuba kita masak, kita jemput 200 orang, kita masak untuk 100 orang. Agak-agak apa orang nak kata? Wallahu a'lam, mungkin orang sebut sampai kiamat. Mahat tahfiz Ustaz Ibrahim tu jemput orang ramai sampai 200 orang, tapi masak untuk 100 orang je. Itulah sunnah Nabi SAW kalau kita nak ni kan. Sebab masalahnya kita tu pergi makan, yang makanan untuk seorang tu, makanan yang untuk 8 orang tu kita seorang je tibai. Kita yang tak cukup. Maka jadi Allah Nabi dah nak tengok balik, memang benda ni masih tak ada kekuatan lagi. Mungkin kita boleh buat dalam keluarga kita. Cubalah kita amalkan, walaupun sekali jadilah. Mana-mana sunnah Nabi SAW yang kita tahu, kita cuba amalkan walaupun sekali jadilah. Supaya apa? Supaya ketika kita berada di padang mahsyar nanti nama kita akan disebut. Nama kita akan disebut. Walaupun kita hanya melakukan benda tu sekali je. Sekali je. Tapi paling kurang pun nama kita disebut. Kita cuba amalkan dalam keluarga kita. Mungkin kita pakat-pakat lah kan. Suami, isteri, anak-anak, cuba pakat-pakat lah. InsyaAllah hari ini kita cuba beramal dengan sunnah Nabi SAW. Hari ini je. Lama kita ada kekuatan, minggu depan kita buat pula. Ada kekuatan lagi, bulan depan kita buat pula. Kita cuba tengok. Kita cuba. Mungkin peringkat awal ni kita kata kita amalkan aswadai dulu. Makan, kita kata apa? Kalau kita tempat kita tak ada kurma, kita kata ambil roti cicah yang sejuk. Beli roti Gardenia tu, roti potong-potong tu, cicah yang sejuk je. Hari tu makan hak tu je. Wallahualam lah, gagak surau pun tak mari dah apa. Masjid pun tak lepas dah nak berjalan apa. Bukan apa, kita nak merasai. Nak merasai kemanisan beramal dengan sunnah Nabi SAW. Kita buatlah yang mana yang kita mampu buat. Walaupun hanya sekali kita mampu buat dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita tengok yang keempat. Akidah suatu perkara yang terpenting juga di dalam hidup dan kehidupan di dunia. Mereka yang jahil dalam akidah seperti orang yang buta, tidak kenal bentuk diri sendiri. Ini penting akidah. Supaya apa? Supaya kita kenal siapa kita. Sebab itulah ulama sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ulama sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal diri kita orang yang lemah, maka kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang maha perkasa. Tuhan yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kita kenal diri kita seorang yang tidak memiliki apa-apa, maka kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya. Kita ni kalau Allah Taala tak bagi, apa pun kita tak boleh buat. Kalau Allah Taala tak izin, apa pun tak akan berlaku. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah.
Mana semua benda yang berlaku ni adalah dengan kehendak serta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana nak cerita satu kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam, suatu hari Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit gigi. Bila dia sakit gigi, dia bermunajat pada Allah, ya Allah, bantulah, tolonglah aku ya Allah. Sembuhkanlah sakitku ni ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan pada Nabi Musa AS supaya ambil rumput sekian, bubuh di gigi. Maka Nabi Musa AS pun pergi cari-cari, jumpa rumput tu, ambil, bubuh di gigi. Bila letak di gigi, lega. Selang beberapa lama, Nabi Musa diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit gigi pula lagi. Dia kata sekali ni aku tahu dah lah, dia kata ubat dia. Dia pun terus pergi cari rumput yang pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Dia pun cari, jumpa, ambil, bubuh. Tak lega-lega. Lalu Nabi Musa bermunajat pada Allah, ya Allah, pasal apa tak lega ya Allah? Allah Ta'ala kata, wahai Musa, yang bagi lega aku, bukan rumput. Ni bukan apa nak cerita. Nak cerita bahawasanya kalau Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, bila mereka lari pergantungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tarik kemujaraban tu. Nampak? Mana kata memang asal benda tu boleh jadi ubat, betul. Tapi pergantungan kita bukan dengan ubat tersebut. Ini kita kena faham. Berubat tak salah, Islam tak larang kita nak berubat, bahkan Islam suruh, Islam galak kita berubat. Tapi pergantungan kita bukan dengan ubat, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah kalau kita tengok kisah Nabi Musa, kisah nabi-nabi yang lain, bukan apa, ianya adalah sebagai pengajaran untuk kita. Kisah yang kedua, masuk Isya ke? Dah. Ada? Belum ni. Ada belum Okey, kisah yang kedua ialah berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu, yang mana benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi. Dalam surah Kahfi, ana yakin ada ustaz kita mungkin pernah cerita berkaitan dengan isi kandungan dalam surah Kahfi itu. Nabi Musa AS diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjalan cari orang yang lebih alim daripada dia. Sebab apa? Sebab suatu hari ketika Nabi Musa sedang berucap, orang tanya, man a'lamun nas, siapakah manusia yang paling alim? Lalu Nabi Musa dia merasai bahasanya dia lah orang yang paling alim. Kenapa? Kerana dia adalah Rasulullah. Kerana dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak ada. Orang lain tak dipilih, tak dilantik oleh Allah jadi Rasul. Orang lain tak dapat wahyu. Nabi Musa dipilih oleh Allah. Nabi Musa dapat wahyu. Maka dia berjawab, dialah orang yang paling alim dalam dunia ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu, wahai Musa, di sana ada orang yang lebih alim lagi daripada kamu. Itulah yang Nabi Musa minta pada Allah supaya pertemukan dia dengan orang yang alim yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala suruh Nabi Musa sediakan bekalan. Kita boleh tengok dalam surah Kahfi itu. Jadi apa yang nak disebut di sini, apa yang nak dikaitkan di sini ialah dalam kehidupan kita ni kena ada akidah. Maka apabila kita ada akidah, barulah kita akan kenal diri kita. Bila kita ada akidah, barulah kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Maka di situlah akan hilangnya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh syarak. Selesai. Yang 4 dengan 5 ni dia ada hubung kait dia. Kita tengok yang kelima. Mereka yang tidak mengenal Allah, pencipta alam ini, dan yang menjadikan diri mereka sendiri, adalah orang yang hidup tidak berakidah dan tidak bertauhid. Jadi di atas tadi yang nombor 4 tadi,
ialah benda yang terpenting kepada manusia ni ialah akidah. Di mana apabila adanya akidah, maka barulah kita akan kenal siapa pencipta kita. Bila kita tahu akidah, maka kita tahu apakah tanggungjawab kita. Jadi bila kita kenal diri kita, seperti mana yang anda sebut tadi, bahkan kalau kita tengok balik, kita kaji balik tubuh badan kita. Itu sebab doktor-doktor yang bukan Islam, bila sampai satu tahap, akhirnya dia akan masuk Islam. Kenapa? Kerana dia nampak kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tubuh badan kita ni berapa banyak urat. Bagaimana darah tu mengalir. Jantung kita, pam darah macam mana. Bahkan kita kata orang yang sakit jantung, ada lagi kita kata apa? Urat spare yang Allah Ta'ala bagi. Cuba tahu bayang dia. Masya Allah. Bahkan kalau kita tengok balik ciptaan Allah ni tak sama dengan ciptaan makhluk. Makhluk boleh buat tangan palsu, hebat. Tapi tak sama dengan tangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tangan yang Allah Ta'ala cipta ni kita boleh ada rasa. Tangan palsu walaupun lembut orang mana pun tak ada rasa. Jadi apabila kita tengok balik, kita kaji balik keadaan diri kita, maka di situlah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pencipta kita, dan Allah juga adalah merupakan Tuhan yang mencipta alam ini. Itu yang kita selalu sebut dalam Fatihah kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir. Rabb ni yang mentadbir, yang menyusun, yang menguruskan alam ini. Bila sebut kata alam ni, ulama tauhid kata apa? Maksud alam ni ialah ma siwallah. Selain daripada Allah, semua nama alam. Manusia alam, binatang alam, tumbuh-tumbuhan alam. Apa lagi? Kita kata apa lagi? Mana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya alam. Dan alam ini ditadbir dan disusun oleh Allah. Kadang-kadang apa yang Allah Ta'ala tadbir, apa yang Allah Ta'ala susun, tak mampu akal fikiran kita nak fikir. Kadang-kadang kita duduk saja-saja, kita fikir, ya Allah, pasal apalah kamu uji kawan-kawan kami di Palestin sampai terang tu. Cuba kita bayanglah, kalau kita fikirlah, kalau kita kita duduk tafakur, tafakur kita tak. Apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Palestin, yang mana di sana ada kiblat yang pertama kepada umat Islam, iaitulah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang mana di peringkat awalnya umat Islam semayang menghadap arah Baitul Maqdis. Tapi Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat kita di sana, Masya Allah, dengan ujian yang begitu dahsyat. Kalau kita nak fikir dengan otak kita, macam tak boleh nak sampai. Apakah hikmah yang ada di sebalik itu? Dahlah susah, nak dapat makanan pun susah. Cuba terbayang, zaman Mubarak dulu, kehidupan mereka susah. Naik mursi, alhamdulillah, senang sikit. Baru nak senang sikit, naik STC pula, Allahu Akbar, lagi teruk. Dahlah kehidupan mereka teruk, susah. Diuji dengan peperangan pula, diuji dengan kezaliman Yahudi pula. Allahu Akbar. Memang kita tak boleh nak fikir. Kenapa? Kerana otak manusia ni terhad. Itu sebab bagi kita kena redha je. Redha dengan ketentuan Allah yang kita sebut qada dan qadar tu tadi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang akal fikiran kita ni tak mampu nak sampai, nak capai apakah hikmah, apakah rahsia yang ada di sebalik apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita bila apa-apa berlaku, maka kita kena serah balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah jiwa kita akan tenang. Kalau tidak, jiwa kita akan jadi serabut. Ish pasal apa? Ish pasal apa?
Tak ada siapa boleh jawab. Soalan yang kita tanya ni sebenarnya tak ada siapa boleh jawab. Bahkan disebut dalam hadis qudsi. Disebut dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala tempelak, atau kita kata bahasa lembut sikit, tegur. Kan? Orang yang bila dia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mengadu pada orang lain. Dia ditimpa, diuji oleh Allah, kemudian dia mengadu seolah-olah dia tidak redha dengan ujian tersebut. Kalau kita mengadu dalam masa yang sama kita redha kepada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, redha kepada qada dan qadar Allah, tak ada masalah. Sebab memang tabiat manusia ni dia tak boleh nak simpan. Dia akan luahkan benda yang dia hadapi itu. Karena bila dia luahkan benda yang dia hadapi itu, jiwa dia akan tenang, jiwa dia akan rasa selesa sikit. Kita luah tu bukan kerana tak redha pada qada dan qadar Allah. Jadi yang Allah Taala tegur ni ialah mereka yang mengadu kepada manusia dalam keadaan tidak redha kepada qada dan qadar Allah. Allah Taala kata apa? Kamu mengadu kepada orang yang tak mampu nak bagi apa-apa kepada kamu. Orang tu boleh buat apa kepada kita? Kadang-kadang kita sebut selepas sembahyang, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jadd minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada siapa yang dapat menolak. Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada siapa yang dapat nak halang apa yang kamu nak bagi. Benda yang Allah Ta'ala nak bagi, tak ada siapa yang boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa yang boleh nak bagi apa yang kamu tak mau bagi. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada siapa yang boleh menolak qada dan qadar kamu. Tak ada siapa yang boleh nak menolak qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah kita kena perkukuhkan keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, barulah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, yang keenamnya ialah akidah, menanamkan keimanan dalam hati seseorang. Mereka yang tidak tertanam dalam hatinya keimanan adalah mereka yang terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Kadang-kadang orang yang terpedaya ni dengan kehidupan dunia ni, dia lupa kepada akidah dia. Sebab itulah kita nak cari kehidupan dunia ni, jangan kita asingkan dengan akidah. Kita nak buat apa pun kena pandang pada akidah. Allah bagi ke tak bagi? Halal ke haram benda ni? Allah ridha ke Allah Ta'ala murka ke benda ni? Ini kita penting. Sebab itulah Rasulullah bagi amaran, sesiapa yang menukar keredaan Allah, sesiapa yang menukar keredaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan manusia murka kepada dia. Sesiapa yang menukar keredaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah Ta'ala akan campak ke dalam hati manusia redha kepada dia. So kadang-kadang ada orang sanggup tukar benda ni. Sekarang subuh awal kan? Tak apa, mungkin dia boleh sembahyang awal. Tapi kadang-kadang ada orang yang subuh awal pun dia kena keluar awal lagi sampai tak sembahyang subuh. Pasal apa? Takut bos marah. Pasal apa tak sembahyang? Takut bos marah. Dia tak takut bos atas ni marah, tak. Dia takut bos hak bawah ni marah. Bos hak bawah ni marah, paling tinggi dia pecat. Kalau dia pecat, banyak dia kerja, kita boleh kerja. Siapa kata di Malaysia ni tak ada kerja? Belungguk kerja. Cuma orang tu senang dengan ringan dengan berat je. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala murka, di mana lagi dia nak cari? Kita tahu bumi, selain ada bumi yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat ni rahmat Allah, inilah kepentingan akidah dalam kehidupan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita cuba jaga akidah kita, pertahankan akidah kita, jaga akidah anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang yang luar jagaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan
Bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik dalam keadaan kita kukuh akidah kita. Nah, di sini ada soalan. Amalan yang pertama dihitung di akhirat kelak ialah solah. Apakah ianya selepas diambil kira tentang akidah seseorang? Dia sebenarnya soal ni adalah untuk orang Islam. Orang bukan Islam ni sumbat terus dah. Nak tanya apa lagi? Nampak tak? Kita bicara berkaitan dengan sirat, berkaitan dengan soal. Pasal apa soal? Kerana dia masih ada akidah, dan dalam masa yang sama ada benda-benda yang salah yang dia buat. Adapun orang yang bukan Islam, orang yang kafir, nak tanya apa lagi? Hang semayang ke tak? Tak ada tanya dah, sumbat terus je. Sebab itulah disebut oleh Allah Ta'ala kan, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka ni ialah manusia dan batu sembahan. Yang nak kena bakar siapa? Orang Islam. Nampak? Mana yang nak kena bakar tu ialah orang Islam. Yang jadi bahan bakarnya ialah orang kafir. Waquduhan nas wal hijarah. Allah Ta'ala sediakan benda tu untuk apa? Untuk orang Islam yang buat salah. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Ibadah yang pertama yang akan disoal, yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala ialah berkaitan dengan semayang. Apa Allah Ta'ala tak tajak akidah? Mana kata orang semayang tu orang yang ada akidah lah tu. Mungkin semayang dia ada kekurangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya bab akidah ni wallahu alam, ulama kata dia tu dah automatik. Bila seseorang tu mati dalam keadaan ada akidah, maka benda lain lah yang akan disoal dan akan ditanya. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana kita nak menerima setiap musibah itu ada hikmah di sebaliknya. Dia benda ni sebenarnya yang pertama kita kena pujuk diri kita. Yang kedua, kita kena berkawan dengan orang yang soleh. Bila kita ditimpa musibah, kita kena dampingi orang soleh. Kita kena luahkan musibah tersebut kepada orang soleh. Kita tengok apa yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia diuji dengan keadaan yang tak selesa ketika berada di Gua Hira, Rasulullah balik cerita kepada Khadijah. Maka di sini peranan isteri yang solehah ni penting. Peranan isteri yang solehah ni penting. Dia kata apa? Khadijah kata apa? Innaka latasilur rahimah. Tak apa wahai Rasulullah, kamu ni orang baik, kamu ni selalu sambung silaturahim. Wa tuqri'ud dhaifa, kamu selalu bagi makan kepada tetamu. Mana dia sebut kebaikan, bagi semangat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah kata tak apa. Kalau Abang Mat tak puas hati, Abang Mat. Kalau Rasulullah tak puas hati, masa tu belum jadi Rasulullah lagi. Belum jadi Rasulullah lagi masa tu kan. Khadijah pun tak tahu lagi pun. Dia tahu kita tak apa, esok kita pergi jumpa sepupu saya yang bernama Waraqah bin Naufal. Mana kata ulama ambil di sini, kita bila ada apa-apa masalah, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya kita kena sentiasa pujuk hati kita supaya terima benda tu, bahawasanya di sebalik bala tu ada hikmah dia. Yang kedua, kita kena dampingi ulama, kena dampingi orang soleh. Kerana orang soleh ni akan bagi orang tahu, boleh bagi nasihat, boleh bagi kekuatan kepada kita insya-Allah. Di samping kita baca Quran, kita semayang sunat dan sebagainya, banyak benda-benda yang kita boleh kita buat untuk kita nak pujuk diri kita. Okey, ada lagi soalan? Sekejap okey. Yang ketiga, saya nak tanya, masa dulu arwah bapa saya kedengarannya ada meninggalkan hutang. Jumlah tidak saya ketahui sebanyak mana hutang itu.
adalah berupa hutang barang runcit. Saya berniat untuk melunaskan hutang tersebut. Masalah sekarang saya dan keluarga saya tidak tahu siapa pekedai, dan pekedai itu adalah orang bukan Islam. Dan perkara itu kerana telah berlalu lama. Bagaimana saya nak menyelesaikan masalah ini? Bolehkah saya dermakan hutang itu ke dalam tabung masjid atau beri sumbangan kepada para ustaz yang ada rumah anak yatim atau mak tahfiz? Dia sebenarnya bila kita tak tahu, hutang wajib bayar. Walaupun hutang itu hutang orang bukan Islam. Cuma orang Melayu dulu-dulu kata apa, hutang orang bukan Islam halal. Itu orang Melayu dulu-dulu. Kan? Dalam Islam hutang ni wajib kena bayar. Rasulullah ketika baginda wafat, Rasulullah masih ada hutang kepada seorang Yahudi. Kalau kita baca sejarah kan, yang mana sahabat telah melunaskan hutang tersebut. Nak cerita bahawa hutang ni wajib kena bayar, walaupun hutang orang yang bukan Islam. Jadi apabila kita tak tahu siapa orang yang mak ayah kita hutang dulu, maka ulama kata kita nilaikan berapa banyak hutang tersebut. RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke, berapa kita nilai. Kita nilai dan kita boleh derma pada masjid, kita boleh bagi pada mak tahfiz, ataupun kita boleh buat kebajikan melalui duit tersebut. Kalau sekiranya kita kata apa, hutang tu hutang orang Islam, maka kita niat pahala itu disampaikan kepada orang Islam tersebut. Kalau orang bukan Islam tak ada niat apa-apa, lah terpulang daripada Allah Ta'ala kan. Kalau sekiranya dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia akan dapatlah juga pahala tu secara otomatik. Boleh kita masukkan dalam tabung masjid, boleh, ataupun kita bagi kepada mak tahfiz, sekolah-sekolah agama, boleh. Soalan yang seterusnya, setiap tahun saya alhamdulillah buat korban. Tapi tahun ini buat korban satu bahagian lembu, saya letak nama isteri. Kalau boleh macam mana niatnya? Dan adakah dikirakan isteri saya dapat amalan tuntutan korban? Dia bila kita letak nama isteri kita, mana tahu bila kita sembelih, minta tukang sembelih tu sebut nama isteri kita, maka dapatlah pahala. Kita dapat pahala sedekah, isteri kita dapat pahala korban. Nampak? Suami bagi duit agar isteri dia ataupun anak-anak dia buat korban, contohnya kan. Jadi suami dapat pahala sedekah, isteri dapat pahala korban, orang masjid dapat makan daging. Ada 3 untung kan. Suami dapat pahala sedekah, okey, faham? Suami dapat pahala sedekah, isteri dapat pahala korban, orang masjid dapat makan daging. Boleh tak salah? Boleh. Kita letak je nama isteri kita. Supaya apa? Supaya korban tu jadi hak isteri kita. Kita dapat apa? Kita dapat pahala sedekah. Kita dapat pahala sedekah. Bolehkah nama peserta korban orang yang sudah meninggal? Benda ni khilaf ulama. Ada ulama kata boleh dan ada ulama kata tak boleh. Yang jumhurnya mengatakan kita letak nama kita, pahala kita hadiahkan kepada orang yang mati. Nampak tak? Mana nama kita letak nama kita. Kita ambil pandangan jumhur ulama. Ulama kata kita letak nama kita, pahala kita hadiahkan kepada si mati. Yang boleh kita letak nama si mati ni, kata ulama, ialah apabila dia wasiat. Apabila dia wasiat, mana kata mungkin kita kata sahabat kita sebelum dia meninggal dia wasiat, aku mati, hang tolong buat korban untuk aku nah. Kalau dia wasiat, okey. Kalau dia tak wasiat, kita letak nama kita, tapi pahala kita hadiahkan kepada si mati, ya. Saya bekerja dalam 3:30 petang baru saya solat zuhur, sebab tempat kerja saya tak ada air nak bersuci. Boleh tak ada masalah. Yang penting dalam waktu. Jangan sampai keluar waktu. Selagi mana kita semayang dalam waktu, maka semayang kita dikira. Jangan semayang di luar waktu. Itu yang disebut fawailun lil musallin.
Hari puasa Arafah bagi kita di Malaysia, kerana Arab Saudi raya pada hari Sabtu, kita puasa hari Sabtu. Sebab apa? Sebab matlak tak sama. Matlak, ulama kata matlak ni ialah naik matahari tak sama. Kalau kita puasa hari Jumaat, Saudi belum wukuf lagi, betul tak? Pasal kita siang dulu. Pasal kita siang dulu puasa, nama orang tak wukuf lagi hang puasa dah. Begitu juga kalau puasa hari Sabtu, orang dah habis wukuf, orang dah raya, dah korban dah, baru kita puasa. Jadi dalam keadaan macam ni macam mana? Nampak? Oleh kerana matlak, oleh kerana naik matahari tu tak sama, maka ulama kata kita kira tempat kita, kira teropong anak bulan di tempat kita. Kalau anak bulan tu tak nampak, kita kata kan, maka kita ikutlah, kita raya hari Ahad. Maka bagi kita puasa Arafah jatuhnya pada hari Sabtu. Puasa di tempat kita jatuhnya pada hari Sabtu. Pasal apa? Pasal kita pegang pandangan ulama yang mengatakan kira matlak, kira tempat matahari naik. Matahari naik di tempat kita tak sama matahari naik di Arab Saudi ataupun negara-negara Arab atau negara-negara yang lain. Anak rasa fatwa dah dikeluarkan oleh JAKIM, dah ada apa? Dah di ini dah. Bagaimana dan ke mana nak bayar zakat pendapatan? Senang je, boleh kita sembang ya benda ni. Nak bayar zakat, boleh jumpa abang padi, boleh jumpa anak. Zakat pendapatan. Cuma zakat pendapatan ni jumhur ulama kata tak ada. Jumhur ulama kata tak ada. Tak termasuk dalam 5 perkara yang dikenakan zakat. Cuma sebahagian ulama mengatakan ada berdasarkan ayat Quran. Allahumma salli ala sayyidina Yauma hasadih, sebelum ayat yang sebelum tu. Anda tak ingat ayat sebelum tu? Belakang dia, ayat belakang dia yauma hasadih. Di hari kamu dapat hasilnya, maka kamu keluarkanlah zakat. Ini berkaitan dengan tanaman, berkaitan dengan zakat tanaman. Ayat tu turun menceritakan berkaitan dengan zakat tanaman. Sebab dalam kita tengok ulama-ulama membagikan zakat pun kepada 5 kan. Salah satunya ialah zakat tanaman. Macam dia tanam padi, gandum, itu termasuk zakat tanaman. Cuma ulama kiaskan dengan tanaman tadi ialah kita dapat hasil, kita dapat gaji. Di Malaysia memang dia ambil pandangan yang mengatakan bahawasanya zakat pendapatan ni ada, tu pun tak sama dengan negeri. Tak sama tempat, satu tempat dengan tempat yang lain. Boleh bayar, kita boleh bayar zakat, tak ada masalah. Okey, itu di antara soalan yang boleh kita kongsi pada malam ni. Wallahu alam, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni boleh memberi manfaat pada kita di dunia dan akhirat. Dan sebelum anda akhiri, anda ucapkan selamat raya, ma'uzir batin. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang cinta, sayang dan kasih pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita jaga akidah kita, jaga akidah anak-anak kita, orang yang di bawah tanggungan kita, bawah jagaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat masuk syurga Allah, akan dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, syuhada dan salihin insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam keadaan ta'an insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minma unsina wa 'allimna minma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf satu lagi tadi. Sebenarnya soalan ni dia tanya macam mana kan tadi. Dia sebenarnya zakat pendapatan ni setelah kita tolak tanggungan semasa. Baki bila cukup nisab dia,
maka kita kena keluarkan 2.5%. 0.2 5%, 2.5%. Sama, kiraan zakat dia sama seperti benda zakat harta. Cuma bezanya ialah kita tolak tanggungan semasa. Jangan tolak tanggungan semua. Memang semua orang ada beli kereta hutang, semua ada orang beli rumah hutang kan. Tolak tanggungan semasa. Setelah selesai apa semua, kita tengok ada ke tak ada, cukup ke tak cukup nisab dia. Anda pun tak pasti sekarang ni nisab harga emas, anda tak pasti berapa. Mungkin dalam 1 gram 140, 100 gitulah lebih kurang, wallahu alam. Cuba tanya dia. Atau boleh buka internet pun ada. Nisab sekarang ingat dalam 13-14 ribu gitu Azhar. Jadi kalau ada, maka kita boleh keluarkan zakat pendapatan kita kalau ada. Nak bagi boleh jumpa anda pun boleh. Bagi kepada masjid pun boleh, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.